Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa hari ini sempena awal Muharram telah sampai kepada saya bukan satu tetapi beberapa video dalam format yang berbeza-beza di mana Ustaz Wadi Anwar telah mengemukakan dalil bagi membenarkan amalan doa akhir tahun dan awal tahun yang lazim diamalkan oleh masyarakat kita. Maksud format yang berbeza-beza ialah ia dihantar kepada saya, ada yang dalam format YouTube Shorts, Facebook video dan TikTok, jadi vertikal kan. Walaupun format berbeza-beza, ia dipotong, diedit daripada satu video yang sama. Maka saya pun melakukan pencarian dan telah menemui video yang asal. Link saya letak dalam kotak description. Maka dalam video ini saya akan berikan ulasan dan react kepada dalil yang dikemukakan oleh Ustaz Wadi Anwar. Sebelum itu, beberapa poin sebagai mukadimah. Pertama, apabila dikatakan amalan doa akhir tahun dan awal tahun, ia merujuk kepada amalan sebahagian masyarakat kita yang membaca doa akhir tahun sebelum masuknya 1 Muharram dan doa awal tahun apabila sudah masuk 1 Muharram. Ia lazimnya dilaksanakan di masjid dan surau secara berjemaah. Namun ada juga yang melaksanakannya bersama keluarga, sahabat handai atau bersendirian di lokasi masing-masing. Jika waktu maghrib macam saya di Shah Alam sekarang ni, maksudnya waktu maghrib ialah 7.31 malam. Okey, ia lazimnya bermula lebih kurang 7 suku malam dengan membaca doa akhir tahun. Kemudian azan maghrib 7.31 malam. Selepas azan dibaca doa awal tahun dan diikuti dengan solat maghrib. Bacaan atau lafaz doa juga telah ditentukan sebagaimana yang boleh dilihat dengan pencarian Google. Ini penting supaya kita tahu apa yang sedang kita bicarakan dalam video ini. Dalam video asal Ustaz Wadi Anwar, beliau juga menyebut secara jelas beberapa kali doa akhir tahun dan doa awal tahun. Baik, mukadimah kedua, di sisi kami, para pencinta sunnah, para pendukung sunnah, para pembela sunnah, membela daripada bid'ah, acara doa akhir tahun dan awal tahun adalah bid'ah yang dilarang oleh agama. Ini kerana seseorang itu sememangnya dianjurkan untuk berdoa pada bila-bila masa. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila ibadah doa itu dikhususkan kepada satu tarikh tertentu dengan satu masa tertentu, maka ia memerlukan dalil. Tidak boleh mengkhususkan tarikh dan masa berdoa sesuka hati, kerana melakukan sedemikian bererti melakukan perkara baharu dalam agama. Saya bagi 2 contoh ya. Kita sememangnya dianjurkan berdoa pada bila-bila masa. Namun, apabila seseorang itu ingin mengkhususkan tarikh berdoa kepada 9 Zulhijjah atau waktu berdoa kepada baki 1/3 malam, maka ia dibolehkan kerana di sana sememangnya terdapat dalil-dalil pengkhususannya. Maka sekali lagi saya ulangi, bagi mereka yang kadang ni memang slow, saya tak tahu, memang slow. Bukan sekadar sel-sel dalam otak tak berhubung. Kita kadang terfikir dalam otak tu ada sel ke tak? Dalam kepala tu ada otak ke tak? Okay? Masalahnya, yang dibida'ahkan bukanlah amalan berdoa. Yang dibida'ahkan ialah mengkhususkan, menspesifikkan ibadah doa tersebut kepada tarikh dan waktu tertentu. Okey. Mukadimah ketiga. Tajuk video ini ialah Ustaz Wadi Anwar salah baca hadis lagi. Kenapa ada perkataan lagi di situ? Ia merujuk kepada video ulasan saya baru-baru ini.
berjudul Ustaz Wadi Anwar Kenapa Gelojoh, di mana Ustaz telah melakukan pelbagai kesalahan apabila membaca hadis orang buta yang bertawassul kepada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Link bagi video tersebut dalam kotak description. Maka dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana Ustaz Wadi salah atau tersilap dalam ilmu hadis dan juga ilmu usul fiqh. Berlakunya kesalahan dalam ilmu usul fiqh ialah kerana kesalahan dalam membaca teks hadis terbabit. Mukadimah keempat. Seperti biasa, minta jasa baik para penonton yang dirahmati Allah sekalian untuk menjaga adab dan akhlak ketika menulis komen. Ayuh kita jadikan video ini sebagai sarana menambah ilmu, khasnya dalam bidang hadis dan usul fiqh, memandaikan umat dan mematangkan umat, bukan pula apa-apa selain itu. Mukadimah kelima, merujuk kepada video asal Ustaz Wadi Anwar apabila membicarakan amalan doa akhir tahun dan awal tahun. Dalil pertama yang Ustaz kemukakan ialah ayat 60 Surah Ghafir, surah yang ke-40. Ayat ini menganjurkan kita berdoa secara umum. Dalil ini saya tidak akan ulas kerana sebagaimana yang saya jelaskan dalam mukadimah kedua di atas tadi, isunya bukan pada berdoa tetapi pada mengkhususkan ibadah doa itu kepada tarikh dan masa tertentu. Ustaz juga nampaknya maklum terhadap perkara ini. Maka setelah mengemukakan dalil ayat 60 surah Ghafir, beliau seterusnya mengemukakan dalil kedua yang khusus. Dalil khusus inilah yang menjadi fokus saya. Jadi sekarang ini saya akan mainkan video penjelasan Ustaz. Saya potong kepada dalil khusus yang beliau sampaikan. Kemudian saya juga ada potong video tersebut kerana apa yang ingin saya fokus ialah kepada penghujahan Ustaz sahaja. Di mana saya potong, saya ada tandakan. Bagi para penonton yang ingin tonton video penuh, sekali lagi, link dalam kotak description. Ayuh kita tonton, kemudian saya berikan ulasan dan react. Dalil yang kedua ialah ada tak dalil khusus yang tu umum Ustaz? Ada tak dalil khusus doa untuk akhir tahun dan awal tahun ni? Jawapan dia ada. Dalil khusus untuk doa awal tahun dan akhir tahun iaitu satu hadis yang diriwayatkan daripada Talha ibn Ubaidillah. Hadis itu diriwayatkan dalam Ad-Darimi dan juga At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi kata hadis itu hadis hasan. Hadis yang yang boleh dijadikan hujjah iaitu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala, bahwasanya Nabi kalau nampak anak bulan, awal bulan, 1 hari bulan ke 2 hari bulan Islam, 3 hari bulan Islam, Nabi akan berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Daripada sini kata para ulama, tiap-tiap awal bulan kita boleh berdoa berdasarkan hadis Nabi tersebut. Jadi ulama qiyaskan apa yang Nabi ajarkan ketika kita nampak anak bulan Ramadan, awal bulan, kita nampak anak bulan Ramadan, kita boleh berdoa dengan doa ni. Maka ulama pun qiyas. Ulama menggunakan dalil syar'i yang keempat iaitu qiyas. Maka boleh di mana-mana awal bulan Islam untuk kita berdoa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman sampai akhir doa tersebut, maka boleh. Maka doa awal bulan Muharram ke, awal bulan apakah, terpayung termasuk dengan dalil
kita qiyas daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, berdoa juga di awal tahun itu juga terpayung dengan dalil masuknya awal bulan dengan Nabi berdoa tadi ni. Bila masuk awal bulan Nabi berdoa, masuk awal bulan Nabi berdoa, maka termasuklah doa yang kita buat di awal tahun dan di akhir tahun itu juga terpayung di bawah hadis ataupun dalil yang sama, sebab kita menggunakan qiyas. Bolehkah qiyas dalam perkara ni? Bukankah kena tengok Quran dan hadis saja? Inilah satu kesilapan yang dibawa oleh satu kumpulan di Malaysia dan di seluruh dunia ni, iaitu mewar-warkan kepada umat Islam bahawa dalil mesti Quran dan hadis. Ada dalil, ada Quran, ada hadis, baru boleh jadi hukum. Perkara itu adalah salah, tidak menepati manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengeluarkan hukum hakam agama. Dalam mengeluarkan hukum hakam agama, manhaj kita Quran, hadis. Tak ada Quran dan hadis, ijma' boleh, ijma' boleh. Tak ada Quran, hadis, ijma', qiyas boleh, qiyas pun boleh. Terpakai, kuat. Kerana qiyas dalam ibadah, macam ni kita qiyas lah ni dalam ibadah, baca doa awal tahun. Doa qiyas dalam ibadah dilakukan oleh para ulama sejak salaf. Yang tu boleh buat ceramah khas. Qiyas dalam ibadah dilakukan oleh para ulama sejak sahabat, salaf, ahlul hadis, para ulama mazhab, termasuk Imam Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, bahkan Syekh Ibn Baz juga banyak melakukan qiyas dalam bab ibadah. Baik, ulasan pertama. Ustaz mengemukakan sebuah riwayat daripada Imam Ad-Darimi dan Imam At-Tirmizi daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Lalu Ustaz berkata, Imam At-Tirmizi berkata hadis itu hadis hasan. Di sini berlaku kesalahan yang pertama. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah yang wafat tahun 279 Hijrah tidak berkata hadis itu hasan. Sebaliknya beliau berkata hadis itu hasan gharib. Ayuh kita rujuk kepada kitab asal. Baik. Tangkap layar di sebelah saya sekarang ini ialah Sunan At-Tirmizi edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir dan rakan-rakan. Semoga Allah merahmati mereka semua. Ini adalah edisi Sunan At-Tirmizi yang paling masyhur. Syekh Ahmad bin Muhammad Syakir, sedikit pengenalan, ialah ulama Mesir yang wafat tahun 1377 Hijrah. Dikatakan beliaulah yang mempelopori, yang memulakan, menyemak semula darjat hadis-hadis, dan ini kemudiannya menjadi teladan para ahli hadis yang lain setelah beliau, termasuklah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Baik. Tangkap layar seterusnya ialah hadis yang dikemukakan oleh Ustaz. Yang ini hadis nombor 3451. Nampak tak kat bawah sekali? Setelah mengemukakan hadis tersebut, berkata Imam At-Tirmizi, haza hadis hasan gharib. Jelas ya, bukan hasan tetapi hasan gharib. Okey. Saya terfikir mungkin Ustaz merujuk kepada edisi Sunan At-Tirmizi yang berbeza. Lalu saya semak edisi lain, yang ini Sunan At-Tirmizi edisi tahqiq Syekh Dr. Bashar Awan Ma'ruf, yang merupakan seorang ahli hadis yang hebat masa kini. Berasal dari Iraq, dan beliau kalau tahun ini tak silap saya berumur 83 tahun ya. Dan beliau ini sangat banyak jasa beliau dalam bidang hadis, tarikh dan juga rijal. Okey, kalau kita tengok judul kitab, ia adalah Al-Jami'ul Kabir. Ini ialah judul sebenar kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmizi. Cuma ia lebih masyhur dikenali sebagai Sunan At-Tirmizi. Sunan bermaksud kitab yang hadis-hadisnya disusun mengikut bab-bab fiqh. Bab pertama ialah taharah. Kitab-kitab hadis ni ada judul sebenarnya. Namun kemudian ia dikenali dengan judul Sahih,
sunan, musnad, musannaf dan mu'jam berdasarkan cara susunan hadis dalam kitab tersebut. Okey. Kita rujuk hadis yang sama, nombor 3451. Sekali lagi di bawah sekali setelah mengemukakan hadis tersebut, berkata Imam At-Tirmizi, haza hadis hasan gharib. Bermaksud hadis ini hasan gharib. Jelas ya? Bukan hasan tetapi hasan gharib. Okey, seterusnya Sunan At-Tirmizi edisi ketiga, yang ini edisi tahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaud dan rakan-rakan, yang beliau Syekh Syuaib Al-Arnaud ini wafat tahun 1438 Hijrah. Seorang lagi ahli hadis yang hebat pada masa kini, dan sekali lagi Al-Jami'ul Kabir ialah judul sebenar Sunan At-Tirmizi. Sebelum itu sedikit catatan tambahan. Mungkin di kalangan para penonton ada yang tertanya-tanya kenapa ada edisi Sunan At-Tirmizi yang berbeza-beza dengan pentahqiq yang berbeza-beza dan mungkin juga nombor hadis yang berbeza-beza. Penjelasan mudah, semua kitab-kitab klasik Islam baik dalam bidang hadis, tafsir, fiqh dan pelbagai jurusan ilmu yang lain asalnya merupakan tulisan tangan. Ada yang imam itu sendiri tulis, ada yang imam tu imla atau diktate lalu ditulis oleh anak muridnya. Kemudian pada zaman dahulu, kertas bukanlah sesuatu yang mudah diperolehi sebagaimana kita sekarang ini. Bahkan sampai membazir-bazir kertas kan. Maka imam yang menulis atau anak murid yang menyalin akan mampatkan, they will compress sebanyak mana yang boleh dalam satu muka surat. Apabila sudah betul-betul penuh, barulah mereka beralih ke kertas yang baru. Tulisan-tulisan ini yang disebut sebagai manuskrip tersimpan dalam muzium atau arsip sejarah. Kemudian datanglah pentahqiq, muhaqqiq yang memainkan peranan mengkaji manuskrip tersebut dan mempersembahkannya dan convertnya dalam bentuk yang mudah untuk kita baca. Mereka letak perenggan, mereka letak nombor hadis dan beberapa maklumat tambahan seperti darjat hadis dan penjelasan ringkas. Baik, ini satu contoh manuskrip Sunan At-Tirmizi. Okey. Nampak tak? Kalau kita nak baca payah betul kan? Okey. Kemudian pentahqiq, dalam kes ini Syekh Syuaib Al-Arnaud, convert apa yang ada dalam manuskrip itu menjadi seperti ini. Nampak tak betapa jauh perbezaan antara edisi manuskrip yang hampir mustahil untuk orang biasa macam kita baca kepada edisi bercetak yang mudah kita baca. Kemudian kat bawah di bahagian nota kaki diberikan penjelasan tentang darjat hadis dan lain-lain maklumat bermanfaat. Sebenarnya kitab-kitab hadis yang telah ditahqiq ni banyak manfaat dia. Sebagai contoh, Sunan At-Tirmizi edisi tahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaud ni, mukadimah dia saja. Mukadimah saja hampir 200 muka surat. Tak silap saya 195 muka surat. Dalamnya dijelaskan tentang biografi Imam At-Tirmizi, judul asal, kenapa disebut sunan, apa maksud hasan, hasan gharib, apa semua macam yang saya akan jelas apa kan. Jadi bila kita baca, kita akan dapat maklumat berharga yang sangat banyak. Demikian juga edisi tahqiq Syekh Bashar Awad Ma'ruf kan, banyak informasi yang kita dapat. Ya, demikianlah jasa besar seorang pentahqiq. Bayangkan ya, you nak kena tengok manuskrip dengan kata pembesar, dengan alat, dengan lampu, kemudian baca kat sini, kemudian baca kat situ, kemudian baca kat situ, kemudian convert kepada apa yang mudah kita baca. Dan ini bukan satu manuskrip saja. Banyaklah sampai akhirnya menjadi Sunan At-Tirmizi, sampai akhirnya menjadi Musnad Ahmad. Sebagai contoh ya, Syekh Syuaib Al-Arnaud mentahqiq Musnad Ahmad. Beliau dengan tim yang lain, Musnad Ahmad tu sampai jadi 50 jilid. Tak silap saya 45 jilid ke 46, yang beberapa jilid akhir tu yang indeks apa semua tu lah. Jadi ini satu usaha yang sangat besar. Kemudian dinilaikan pula darjat hadis. Kemudian di bahagian nota kaki itu pun ada penjelasan ringkas hadis. Mereka menjelaskannya berdasarkan kitab syarah yang lain ke, penjelasan lafaz yang gharib ke, perkataan yang gharib ke. Jadi
abundance of knowledge in this, okay? Dan begitulah besarnya jasa pentahqiq. Dan kalau kita nak ilmu yang banyak pun dialu-alukan mengkaji kitab-kitab yang telah pun disediakan oleh para muhaqqiq ini, ya. Okey, baik, kita rujuk kepada hadis yang menjadi perbincangan. Jika Sunan At-Tirmizi edisi tahqiq Syekh Syuaib Al-Naud, ia adalah hadis nombor 3753. Perhatikan di akhir hadis, apakah yang tercatat di situ? Haza hadis hasan gharib, bermaksud hadis ini hasan gharib. Baik, daripada 3 edisi Sunan At-Tirmizi, jelas bahawa Imam At-Tirmizi rahimahullah tidak berkata hadis ini hasan, sebaliknya berkata hadis ini hasan gharib. Okey, seterusnya ulasan kedua. Okey, apa beza antara hadis hasan dan hasan gharib di sisi Imam At-Tirmizi? Bahkan mungkin ada penonton yang berkata, alah, lebih kurang lah tu antara hasan dengan hasan gharib. Saja Kapten nak besarkan perkara yang kecil. Okay, kalau kita tahu benda ni, ia adalah perkara besar dan bukannya perkara kecil yang boleh dialah, lebih kurang lah tu. Okay, baik. Di sisi Imam At-Tirmizi rahimahullah, hasan gharib, atau kadang beliau sebut gharib hasan, bererti hadis dhaif. Jika gharib sahaja, bererti ia lebih dhaif berbanding hasan gharib. Dan di bawah penilaian gharib terdapat level-level lain yang lebih berat darjat kedhaifannya. Oleh itu, apabila Imam At-Tirmizi menilai hadis doa melihat hilal, yang ini anak bulan, sebagai hasan gharib, yang beliau masukkan ialah ia hadis dhaif. Ia bukanlah hadis hasan seperti yang dikatakan oleh ustaz. Penilaian ini bahawa hadis gharib ialah dhaif diperkuatkan lagi oleh penjelasan Imam Al-Uqaili. Okay, Imam Al-Uqaili rahimahullah yang wafat tahun 322 Hijrah dalam kitabnya Ad-Du'afa Al-Kabir, edisi Maktabah Syamilah, jilid 2, muka surat 135. Di hadapan saya sekarang ni, ya, di dalam laptop ni. Setelah mengemukakan hadis doa melihat hilal tersebut daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau berkata di akhirnya, okay, wa fi du'ai li ru'yatil hilali ahadisu kana haza indi min aslahiha isnadan wa kulluha layinatul asanidi. Okey, bermaksud dalam hal doa melihat hilal terdapat beberapa hadis dan yang ada di sisiku adalah yang terbaik sanadnya. Namun setiap sanad itu memiliki kelemahan. Bererti sanad yang terbaik, sebab dalam tu pun sebelum tu beliau telah mengemukakan hadis itu dengan sanad beliau sendiri. Yang terbaik itu pun ada kelemahan di dalamnya. Okey, demikian oleh Imam Al-Uqaili. Baik. Jadi boleh nampak, ya, kenapa penting untuk tidak mencampur adukkan antara hasan dan hasan gharib. Lalu disandarkan pula sebagai Imam At-Tirmizi berkata. Jadi ia adalah sesuatu yang serius, bukan lebih kurang je lah. Okey. Ulasan ketiga. Okay, ini sebagai ilmu tambahan dalam bidang hadis. Di sisi para imam hadis mutaqaddimin, maksudnya zaman awal, zaman salaf, kebanyakan mereka tidak menaikkan darjat sesuatu hadis yang lemah ke darjat hasan atau sahih, meskipun ia memiliki beberapa penguat yang lain, baik dari sudut jalan periwayatan yang semuanya lemah ataupun faktor penguat yang lain. Ini dapat kita lihat pada penilaian Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Uqaili terhadap hadis berkaitan doa melihat hilal, doa apabila melihat hilal. Demikian juga dengan Imam Abu Daud rahimahullah yang wafat tahun 275 Hijrah. Setelah mengemukakan dua riwayat tentang doa apabila melihat hilal dalam sunannya, hadis nombor 5092 dan 5093, beliau berkata di akhirnya, Laisa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal babi hadisun
musnadun sahihun. Bermaksud tidak ada daripada Nabi SAW dalam bab ini. Bab apa? Bab doa apabila melihat hilal, hadis yang musnadan, bersanad sahihun, yang sahih. Baik, demikian di sisi kebanyakan para ahli hadis mutaqaddimin. Adapun di sisi para ahli hadis mutaakhirin, yakni yang terkemudian, mereka menaikkan darjat sesuatu hadis yang lemah ke darjat hasan atau sahih berdasarkan jalan-jalan periwayatan yang ada, meskipun semuanya ada kelemahan, atau berdasarkan penguat-penguat yang lain. Justru jika kita semak penilaian Syekh Al-Albani rahimahullah yang wafat tahun 1420 Hijrah, beliau menilai hadis ini sebagai sahih. Sila rujuk silsilatul ahadis as-sahihah, hadis nombor 1816. Sementara Syekh Shu'aib Al-Arnaud pula rahimahullah menilainya hasan. Sila rujuk Sunan At-Tirmizi yang beliau tahqiq sebagaimana yang saya tunjuk tangkap layarnya tadi. Juga boleh rujuk Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh beliau dan rakan-rakan, hadis nombor 1397. Okey. Apa cerita ni? Kesimpulannya hadis ni dhaif ke, hasan ke, sahih ke? Cerita senang, boleh diamalkan ya. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh ustaz, jika beliau berkata hadis ini hasan dengan menyandarkannya kepada Imam At-Tirmizi, maka ia salah kerana Imam At-Tirmizi menilainya hasan gharib, dan penilaian hasan gharib di sisi Imam At-Tirmizi sebenarnya bermaksud dhaif. Namun, jika ustaz berkata hadis ini hasan dengan menyandarkannya kepada Syekh Shu'aib Al-Arnaud, maka itu barulah betul. Okey? Jadi, sekali lagi, bagi para pencinta hadis, mereka yang mengkaji ilmu hadis, minat ilmu hadis, perkara ini sesuatu yang signifikan. Okey. Baik, ulasan keempat. Ustaz menyebut hadis yang hasan sebagai hadis yang A, yang boleh dijadikan hujah. Yang saya faham maksudnya grade A. Kan dengar tak video tadi? Ustaz sebut hadis yang A yang boleh dijadikan hujah. Okey. Di sini saya tertanya-tanya, di manakah ustaz dapat grading bahawa hadis yang hasan ialah hadis yang A? Okey. Hasan tu pun salah sebenarnya, hasan gharib. Tapi tak apalah. Kalau hasan pun, mana mari grading hadis hasan ialah A. Kemudian, jika hadis yang hasan ialah grade A, bagaimana pula dengan hadis yang dinilai lebih tinggi kekuatannya daripada hasan oleh Imam At-Tirmizi, seperti sahih dan hasan sahih? Nak letak grade apa pula tu ya? Sebab jika kita kaji penilaian yang digunakan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, ada beberapa level atau tahap kekuatan hadis. Paling tinggi sahih, bawah sikit hasan sahih, bawah sikit hasan, bawah sikit hasan gharib, bawah lagi gharib, dan bawah tu ada lagi level-level yang lebih berat kelemahannya. Jadi kira hasan ni boleh dikatakan di pertengahan, atas lagi hasan sahih, atas lagi sahih. Haza hadis sahih, berkata Imam Tirmizi ya. Justru jika hasan ialah grade A, hasan sahih dan sahih nak letak grade apa? A plus dan A plus plus ke? Tanya je. Okey, baik. Ulasan kelima. Okey. Jika tadi ustaz melakukan kesalahan dalam bidang hadis, seterusnya ustaz melakukan kesalahan dalam bidang usul fiqh pula. Dan kesalahan dalam bidang usul fiqh berpunca daripada kesalahan membaca hadis. Ustaz adalah seorang yang saya kata 10, 20, 30 kali lagi pandai, lagi arif dalam bidang bahasa Arab berbanding saya. Namun disebabkan ustaz membaca hadis itu dengan mindset yang sudah diprogram awal-awal bahawa ini dalil atau nak tak nak inilah dalil, maka berlaku kesalahan tersebut. Sengaja tak sengaja saya letak tepi, tetapi berlaku kesalahan walaupun teks Arab tu kalau kita baca sangat basic, sangat direct to the point. Dia tak ada perlu masuk ke dalam
ke dalam ilmu bahasa Arab tu ya. Okey. Di manakah kesalahan itu? Ke saya sembang kosong je? Okey, saya akan buktikan ya. Okey, pertama, kesalahan berlaku apabila ustaz berkata para ulama kiaskan doa yang Nabi ajarkan ketika nampak anak bulan Ramadan kepada bulan-bulan yang lain. Maksudnya doa tersebut pengamalannya tidak terhad kepada anak bulan awal Ramadan, tetapi boleh diamalkan juga pada awal bulan-bulan Islam yang lain. Baik, di manakah letaknya kesalahan ustaz? Letaknya kesalahan ialah apabila ustaz berkata doa tersebut Nabi SAW baca atau ajarkan apabila nampak anak bulan Ramadan. Padahal jika kita rujuk kepada matan atau teks hadis, baik yang saya tangkap layar di sebelah saya ini, mahupun yang dibacakan sendiri oleh ustaz dalam videonya itu, tidak ada langsung petunjuk bahawa ia merujuk kepada anak bulan Ramadan. Bahkan Imam At-Tirmizi sendiri meletakkan hadis tersebut dalam kitab ataupun chapter doa-doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bab kita panggil chapter, subchapter, bab apa yang diucapkan atau apa yang dikatakan ketika melihat anak bulan. Okay, nampak kan? Saya tangkap layar di sebelah. Bab ma yaqulu inda ru'yatil hilal. Bab apa yang dikatakan. Babu ma yaqulu inda ru'yatil hilal. Tak ada sebut hilal Ramadan pun. Okey, dan kalau kita baca teks hadis pun, yang ustaz sendiri baca pun tak ada sebut, tak ada langsung dikaitkan dengan bulan Ramadan. Oleh itu, seluruh hadis sememangnya bersifat umum. Bererti ia sememangnya diamalkan pada setiap awal bulan apabila seseorang itu nampak anak bulan. Tidak perlu pakai kaedah kias kerana hadis yang asal, dalil yang asal sudah menunjuk kepada semua bulan Islam. Ustaz juga sebut bahawa para ulama menggunakan kaedah kias supaya doa tersebut dapat diamalkan pada semua bulan Islam tanpa terhad kepada bulan Ramadan. Di sini saya tertanya-tanya, ulama manakah yang tidak faham baca matan hadis, lalu membataskannya kepada bulan Ramadan, lalu kemudian pakai kaedah kias supaya doa tersebut dapat diamalkan di bulan-bulan selain Ramadan. Serius lah, ulama manakah yang tak faham baca matan atau teks hadis itu? Teks hadis tak sebut pun bahawa ia yang doa yang Nabi baca apabila nampak anak bulan sempena bulan Ramadan. Okey, poin penting bagi orang-orang yang sel-sel tak berhubung, orang-orang yang tak ada sel atau dalam kepalanya bukan sel tak ada, otak pun tak ada. Di sini saya bukan menolak penggunaan kias sebagai salah satu dalil syariat Islam, tetapi mengkritik ustaz yang mengguna kaedah kias padahal ia sebenarnya tidak perlu. Okey, ulasan ke-6. Alang-alang ustaz sebut kaedah kias sebagai salah satu dalil syariat Islam. Ya, memang betul. Jom kita sembang sikit tentang kias. Jom kita masuk sikit ilmu usul fiqh. Secara mudah, kias ialah memberi hukum kepada satu perkara yang baharu berdasarkan kesamaan ilat atau sebab dengan hukum asal yang sedia ada dalam Al-Quran dan atau hadis. Ya, kita ada satu isu baru, ada satu perkara baru, nak letak hukum dia macam mana, lalu kita kaji berdasarkan kesamaan sebab atau ilat dengan satu hukum yang telah sedia ada dalam Al-Quran dan atau hadis, ya, lalu dihubungkan, dan inilah yang disebut sebagai kias. Jika hendak menggunakan kias daripada hukum asal yang sedia ada dalam hadis, hendaklah hadis tersebut darjatnya sahih atau paling kurang hasan. Tidak boleh membina hukum kias di atas sesuatu yang dhaif atau lebih rendah daripada dhaif. Di sini saya tertanya-tanya,
sekadar tanya saja. Saya rasa takut. Takut. Tak apalah. Saya tanya saja. Tanya je ya. Apabila ustaz mengemukakan dalil kedua daripada hadis Nabi SAW yang berdoa apabila melihat anak bulan, lalu ustaz berkata Imam At-Tirmizi berkata ia adalah hadis hasan, dan ustaz pula tambah ia adalah A, yang saya faham sebagai grade A. Apakah ia satu kesilapan yang jujur? Is it a honest mistake? Atau ustaz ingin pakai kaedah kias di atas hadis tersebut, tetapi ustaz tahu kias tidak boleh dibina di atas hadis yang dhaif. Lalu ustaz sengaja kata ia hadis hasan dan grade A supaya ustaz dapat pakai kaedah kias ke atasnya, supaya hadis tersebut dapat diamalkan pada semua bulan Islam, khasnya 1 Muharram. Saya rasa takut kan? Taklah. Saya yakin ia adalah kemungkinan pertama di mana ia adalah kesilapan yang jujur dan bukan disengajakan. Seterusnya, ulasan dah masuk apa ni? Yang ke-7. Okay, ulasan ke-7. Satu lagi kesalahan yang ustaz lakukan ialah mengatakan hadis riwayat Imam At-Tirmizi tersebut ialah dalil kepada amalan doa akhir tahun dan awal tahun yang lazim diamalkan di Malaysia. Atau ustaz juga sebut dalam susun kata yang lain, amalan doa akhir tahun dan awal tahun yang diamalkan di Malaysia dipayungi oleh doa Rasulullah SAW yang melihat anak bulan. Baik. Di sini berlaku kesalahan dalam beberapa aspek. Kesalahan dari aspek pertama, jika kita semak matan hadis atau teks hadis secara teliti, ia merujuk kepada doa yang Rasulullah SAW baca apabila melihat anak bulan, bukan apabila dikhabarkan oleh sahabat yang lain bahawa anak bulan sudah kelihatan, tetapi apabila baginda sendiri melihat anak bulan. Ayuh kita baca semula teks hadis. Okey, sebagaimana di sebelah saya ni, daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana Iza ra'al hilala qala Allahumma ahlilhu alaina, sehingga akhir. Okey, jadi Talhah menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, biasanya, iza, apabila, ra'a, melihat, al-hilala, anak bulan, qala, berkata atau membaca doa Allahumma. Jadi teks hadis ni secara mudah ialah Nabi baca bila nampak anak bulan, bukan bila dimaklumkan para sahabat, katakan yang musafir jauh ke apa, wahai Rasulullah, aku sudah nampak anak bulan tadi, lalu Rasulullah membaca doa. Tak, ialah apabila baginda sendiri nampak. Ni dah bagi faham ni tau. Okay. Jadi doa ni bukan dibaca oleh semua orang ketika masuk bulan baharu dalam kalender Islam, tetapi hanya untuk mereka yang nampak anak bulan yang baharu. Ia umpama riwayat sebelumnya dalam Sunan At-Tirmizi, riwayat sebelumnya, saya sebut riwayat, maksudnya apa? Dhaif ya. Tentang doa yang dibaca apabila mendengar kilat dan guruh. Ia hanya dibaca oleh mereka yang mendengar kilat dan guruh, bukan oleh semua orang. Katakanlah jika saya berada di Selangor dan sedang berbalas WhatsApp dengan sahabat yang ada di Kedah. Lalu sahabat yang di Kedah tu kata di sana sekarang ni sedang hujan lebat bersama kilat dan guruh. Maka sahabat yang di Kedah yang membaca doa tersebut, bukan saya yang berada di Selangor, yang di Shah Alam ni, kerana saya tidak dengar dan tidak berada di tempat yang ada kilat dan guruh tu. Okey, contoh lain ialah hadis doa menaiki kenderaan, zikir menaiki kenderaan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallazi sakhkhara lana haza, sehingga akhir. Ia hanya dibaca oleh orang yang menaiki kenderaan, bukan oleh semua orang. Sebagai contoh, katakanlah
ada sahabat saya yang telah pun menaiki pesawat untuk pergi fly ke sesuatu destinasi. Lalu dia pun cerita, okey dah naik pesawat, dah nak switch off phone ni, nak letak flight mode dah dia. Okey, jadi dia dah naik pesawat. Dia yang baca doa naik kenderaan. Bukan saya yang ada kat rumah ni. Baca dia dah naik kenderaan, saya pula yang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallazi sakharana. Bukan saya, tetapi dia. Ataupun saya remind dia, jangan lupa baca doa menaiki kenderaan. Okey? Jadi, kembali kepada doa melihat anak bulan, ia hanya dibaca oleh individu yang melihat anak bulan dengan matanya sendiri. Bukan oleh semua orang, meskipun mereka maklum daripada pengumuman media bahawa anak bulan sudah kelihatan. Atau belum kelihatan, tetapi esok akan kelihatan, ya. Baik, itu kesilapan dari aspek pertama, dan kesilapan itu daripada kita baca teks hadis ini secara basic saja. Okay, secara basic saja, ya. Baik. Kesalahan dari aspek kedua, mereka yang mengamalkan doa akhir tahun dan awal tahun, saya yakinlah kebanyakan mereka tak melihat pun anak bulan dengan mata sendiri. Sebaliknya hanya mengikuti kalender atau pengumuman bahawa 1 Muharram ialah pada hari sekian-sekian. Justru amalan mereka tidak ada kena-mengena dengan melihat anak bulan dengan mata sendiri. Saya tahu kenapa? Sebab saya sendiri pun dulu zaman muda-muda amalkan juga doa akhir tahun, awal tahun, kemudian belajar-belajar. Okey, sekarang tak buat dah kan. Tapi bila saya amalkan dulu, bukan sebab saya nampak anak bulan. Tak, sebab adanya pengumuman bahawa 1 Muharram ialah sekian-sekian tarikhnya. Baik, kesilapan dari aspek ketiga, tidak ada pengkhususan masa untuk membaca doa melihat anak bulan daripada hadis Sunan At-Tirmizi tersebut. Berarti, bila-bila seseorang itu nampak anak bulan dengan matanya sendiri, dan asalkan ia masih dapat dikatakan bersaiz anak bulan, maka boleh dibaca doa tersebut. Bahkan Ustaz sendiri berkata dalam potongan video yang kita dengar tadi, Ustaz berkata, ya, saya nukil semula, bahawasanya Nabi kalau nampak anak bulan, awal bulan, 1 hari bulan ke 2 hari bulan Islam, 3 hari bulan Islam, Nabi akan berdoa. Apa yang Ustaz katakan itu betul. Namun tindakan Ustaz menjadikan doa nampak anak bulan itu sebagai dalil kepada amalan doa akhir tahun dan awal tahun yang diamalkan di Malaysia, itu adalah salah. Kerana amalan itu yang kita buat di Malaysia telah ditentukan tarikh dan masanya secara spesifik. Yang ini sebaik saja sebelum masuk waktu maghrib di hujung bulan Zulhijjah dan setelah masuk waktu maghrib pada 1 Muharram. Dan seperti yang telah saya jelaskan, penentuan tarikh dan masa secara khusus, secara spesifik, inilah yang menjadikan amalan doa akhir tahun dan awal tahun itu sebagai bid'ah. Jadi Ustaz sendiri dah kata dah, bila nampak anak bulan dan kita kata saiz anak bulan tu masih lagi kita boleh kategorikan sebagai anak bulan, tak kisahlah hari, kalau ni sekarang ni Muharram kan, 1 Muharram ke 2 Muharram ke 3 Muharram ke, saya Alhamdulillah bila saya fly selalu nampak anak bulan sebab kita dah di atas awan, telah pun melepasi lapisan jerebu ke apa, senang nampak. Alhamdulillah, bukan sekadar nampak, selalu nampak. Kita selalu orang sebut sunset, sunrise kan. Jadi saya pula biasa nampak bukan sekadar sunset, sunrise, tetapi moonset, moonrise. Bulan naik, bulan turun, subhanallah, sangat cantik. Cuma teknologi kamera kita sekarang ni, kita tak boleh nak ambil gambar. Mata yang Allah cipta untuk kita manusia boleh nampak. Kita pakai kamera canggih macam mana pun tak boleh nak ambil gambar yang cantik apabila moonrise, moonset, sebab rata-rata gelap kan. Jadi katakanlah 2 hari bulan, 3 hari bulan baru nampak, masih lagi boleh baca sebab ia tidak spesifik kepada tarikh dan masa tertentu. Tetapi bila-bila masa nampak anak bulan dan ia masih boleh dikatakan sebagai anak bulan shape-nya tu. Okay? Kalau dah bulan penuh bukan dah kan. Okay? Baik. Kesalahan dari aspek keempat,
Ustaz mahu menjadikan doa yang Nabi baca ketika nampak anak bulan sebagai dalil amalan doa akhir tahun dan awal tahun yang lazim diamalkan di Malaysia. Akan tetapi, jika kita semak lafaz doa yang diamalkan di Malaysia, sesiapa yang tak tahu boleh Google image saja, senang. Tidak ada langsung dalam lafaz doa yang mereka baca itu mengandungi apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ini tangkap layar doa akhir tahun daripada JAKIM. Dan ini pula doa awal tahun daripada JAKIM. Tidak ada langsung dalam lafaz doa itu apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam doa itu dalam doa itu ada perkataan tahun. Kita anak bulan, bukannya tahun kan? Okay. Kesalahan dari aspek kelima, Ustaz menggunakan doa yang Rasulullah SAW baca apabila nampak anak bulan untuk dikiaskan kepada amalan doa akhir tahun dan awal tahun. Okey. Apakah antara doa yang Rasulullah baca dan amalan doa akhir tahun, awal tahun yang kita di Malaysia baca terdapat kesamaan ilat atau sebab? Kerana faktor penting untuk kita pakai kaedah kias ni ialah kesamaan ilat antara hukum baru yang kita nak letak hukum tu, ke atas isu baru yang kita nak letak hukum itu dengan sesuatu yang ada asalnya daripada Al-Quran atau hadis, kan? Kesamaan ilat, kesamaan sebab tu ada tak samanya tu? Kalau kita semak, Rasulullah SAW baca doa sebab nampak anak bulan, bukannya sebab masuk tahun baru. Tahun baru pun tak ada, kan? Okey. Rasulullah baca setiap kali nampak awal bulan dengan mata sendiri, bukan baca sekali setahun. Masyarakat kita, minta maaf kalau saya salah sangka, buruk sangka, tapi betul tak saya kata, kalau dia orang baca doa tu pun sekali setahun saja pada 1 Muharram tu, kan? Sebelum maghrib, selepas maghrib. Lepas tu masuk bulan-bulan lain ada baca? Tak ada, kan? Sekali lagi di sini, saya bukan menolak kias sebagai salah satu dalil syariat Islam, tetapi mengkritik ustaz yang telah menyalahguna kaedah kias untuk menjustifikasikan amalan doa akhir tahun dan awal tahun. Kemudian pada waktu yang sama, ustaz mengkritik pula satu kumpulan tu, kumpulan mana ya, yang kononnya tidak mahu menggunakan kias dalam ibadah. Padahal ustaz sendiri yang, maaf kata, tidak tahu menggunakan kaedah kias secara betul. Ataupun bukanlah tidak tahu, sebab ustaz dalam bidang syariah salah membaca teks hadis disebabkan oleh mindset yang telah pun preset kepada sesuatu kefahaman sehingga dibina ataupun diguna kaedah kias secara salah ke atas matan hadis tersebut. Bahkan ya, inilah yang disebut sebagai memaksa-maksa dalil bagi menjustifikasikan suatu amalan, padahal dalil itu tidak sedikit pun membela amalan tersebut. Inilah juga yang disebut sebagai buat dulu, reka cipta amalan dulu, kemudian apabila disoal, kemudian apabila dikatakan ia adalah bid'ah, barulah dicari-cari dalil yang dapat digunakan untuk membenarkan amalan tersebut. Cari-cari tak ada, paling dekat jumpa ni. Okey, tak apalah, kita pakai ni, kita adjust uli macam mana ke apa, pum, inilah dalil yang sabit dalam hal ini. Okey, ulasan ke-8. Okey, di sana memang terdapat sebuah riwayat lain tentang doa yang diamalkan oleh para sahabat apabila masuk bulan atau tahun yang baharu. Saya telah membahas doa itu panjang lebar dalam buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Sila rujuk ke sana, boleh muat turun edisi PDF secara percuma, link dalam kotak description. Saya tak mahu ulas dan syarah di sini sebab nanti video yang dah panjang ni menjadi lebih panjang pula, ya. Okey, ulasan ke-9 dan terakhir. Panjangnya video. Okey. Sebagai ulasan terakhir, saya ingin merujuk kepada penutup yang disampaikan oleh ustaz dalam sesi rakaman yang sama itu. Ayuh kita dengar. InsyaAllah perkara yang kita lakukan itu
adalah perkara daripada agama yang sabit dengan dalil yang muktamad. Beramallah tuan-tuan, dan janganlah kita jadi ejen yang menambahkan kekeliruan umat Islam sedangkan perkara itu ada dalilnya. Dan apa yang kita nak jawab depan Nabi kalau kita menjadi orang di kalangan yang menambahkan kekeliruan umat Islam, perpecahan umat Islam, menimbulkan perbalahan di kalangan umat Islam ketika membahaskan perkara-perkara khilafiyah. Semua kita menjadi ejen damai seperti mana yang disaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya katakan pertama, amalan doa akhir tahun dan awal tahun tidak sabit daripada dalil yang muktamad. Kedua, saya nasihatkan kepada ustaz, jadilah ejen yang menyampaikan ilmu dengan jujur, amanah dan berani. Jika salah, jika amalan masyarakat itu salah, katakanlah salah. Sebab kalau ustaz yang cakap, mereka dengar. Saya cakap, yang tengok video saya pun sikit je, kan? Jadi ustazlah orang yang kita harapkan untuk membetulkan apa-apa amalan masyarakat kita yang sebenarnya salah. Gunakanlah populariti ustaz, gunakanlah pengaruh ustaz untuk membetulkan masyarakat. Kalau ustaz tak betulkan, siapa lagi nak betulkan? Tinggal saya saja, kan? Okey. Jangan jadi ejen yang sebaliknya yang cuba membenarkan amalan masyarakat yang salah. Ketiga, ustaz tanya, nanti apa kita nak jawab depan Nabi? Di akhirat kelak kita kena soal jawab depan Nabi ke atau depan Allah? Kan? Okey, tak apa. Saya tanya balik pada ustaz, apa ustaz nak jawab depan Allah kelak? Okey. Keempat, ustaz bercakap tentang jangan menambah kekeliruan, jangan menambah perpecahan umat Islam, menimbulkan perbalahan di kalangan umat Islam ketika membahas perkara-perkara khilafiyah. Semoga kita jadi ejen damai seperti mana yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, yang disarankan, yang dipesan, yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 3991 atau penomboran lain hadis nombor 4607, juga merupakan hadis ke-28 daripada hadis 40 yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Semua orang maklum tentang hadis ini, di mana antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, bermaksud sesungguhnya sesiapa di kalangan kalian yang hidup lama setelah aku, yang hidup panjang setelah aku, akan melihat perselisihan yang banyak, khilafiyah yang banyak. Maka apa yang patut kita buat? Apakah yang dipesan? Apakah yang disaran? Apakah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat khilafiyah yang banyak, perselisihan yang banyak? Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baharu, yang ini dalam urusan agama, kerana setiap perkara baharu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi inilah yang disarankan, inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kami lakukan bukanlah sebagai ejen perpecahan maupun ejen yang mengelirukan umat, tetapi kami cuba menjadi ejen yang melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ejen yang sebenarnya mengelirukan umat dan menyebabkan perpecahan ialah, para penonton yang dirahmati Allah boleh jawab sendiri. Ringkasnya, kita ni dalam rangka kita nak bersatu. What is the pivot point? Apakah faktor yang menyebabkan kita bersatu? Apakah sunnah masyarakat atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik. Dah habis dah. Okey. Saya rasa cukuplah sehingga sini. Moga-moga daripada video ini para penonton sekalian dapat mempelajari ilmu hadis
dan ilmu usul fiqh. Dan sangat penting untuk kita baca hadis dengan fikiran yang neutral. Jangan preset, sebab bila sudah ada preset, kita telah pre-program, hadis cakap lain, kita faham kot lain. Dan kita aplikasi kaedah usul fiqh ataupun kaedah pendalilan yang berbeza daripada teks hadis, ya. Dan ayuh kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menunjuki kita sumber ilmu agama yang sahih, amanah, lagi berani. Bukan pula sebaliknya. Kadang-kadang Allah SWT memang sudah tunjuk, tapi ada pula sebahagian kita yang menolaknya sebagai apa tu Wahabi, dia orang ni memang kumpulan itu, kan. Jadi dah tunjuk dah, kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, kan. Allah tunjuk, tapi kita menepisnya dengan alasan tengoklah kumpulan tu, ini ni yang W tu. Okey, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.